Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ba'd. Alhamdulillah, insya-Allah pada kali ini saya Muhammad Asri bin Ibrahim mewakili kumpulan 9 untuk pembentangan tugasan 5 kod AHK 2252 yang bertajuk perbezaan mazhab dalam haji dan umrah. Jadi sebelum kita meneruskan pembentangan ni, marilah kita sama-sama melihat kekuatan anggota barisan tentera kita, kumpulan 9 ni, diketuai oleh Syekh kita, Ketua Kumpulan, Ustaz Al-Fadil Said Muhammad Safwan bin Said Ibrahim, Ustaz Abdul Halim bin Abu Bakar, Ustaz Wan Muhammad Nazir bin Wan Muhammad, Ustaz Muhammad Asri bin Ibrahim, saya, dan Ustaz Muhammad Nasrullah bin Ruslan, Ustaz Muhammad Hilmi bin Uthman, Ustaz Muhammad Hanifi bin Ahmad Jamaluddin, Ustaz Baihaqi bin Muhammad Zain, Ustazah Hadidawati Hafizah binti Abdullah, Ustazah Hadidawati Hafizah binti Abdullah dan Ustazah Nur Azita binti Zainal Abidin. Alhamdulillah, inilah kekuatan kumpulan 9 yang tokoh kita besar, Syekh Syed ni. Hebat masya-Allah. Dan rakan-rakan yang lain . Topik perbincangan kita ialah mengenai waktu melontar Jamrah Kubra. Itu isu dia. Isu dia pertamanya masuk waktu melontar tu. Ini antara isu mazhab kita bercanggah pendapat. Mazhab Syafi'i dan Hambali ni, dia orang ni separuh malam kedua 10 Zulhijjah. Maliki dan Hanafi selepas terbit matahari 10 Zulhijjah. Itu dia. Dan dia orang ni ada dalil lah. Dalil daripada hadis Syafi'i dan Hanafi, hadis yang dibawa oleh Aisyah annaha qalat arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ummi salamata lailatan nahri faramatil jamrata qabla al-fajr thumma madat fa afadat wa kana dhalika al-yawm yawm alladhi yakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tughni ta'ni indaha. Maksud ada yang di bawah tu. Dan berikutnya Maliki dan mazhab Hanafi berdalilkan hadis Ibn Abbas, Ibn Abbas radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaddama dhafa'ata ahlihi wa qalat la tarmu jamrata hatta tatlu asy-syamsu. Hadis Ibn Abbas hadisun hasanun sahih. Dan ada kita berikan maksud di bawah. Kemudian antara isu yang berikutnya, jika melontar sebelum subuh, juga empat mazhab ini ada yang berbeza. Mazhab Syafi'i dan Hambali, sah amalan ini, kata Imam Syafi'i, tidak mengapa melontar sebelum subuh, akan tetapi mustahab selepas terbit matahari. Adapun mazhab Maliki dan Hanafi perlu diulang semula. Waktu afdal, ini sepakat semua empat ni, ijma' ulama' waktu afdal iaitulah selepas matahari terbit sehingga waktu gelincir matahari, iaitulah waktu zuhur. Dan juga isu melontar selepas terbenam matahari tidak dikenakan dam. Itu Syafi'i dan mazhab Hambali tidak boleh melontar sehingga gelincir matahari hari esok. Adapun Maliki dikenakan dam, adapun mazhab Hanafi tidak dikenakan dam pada hari yang sama. Dan ada dia punya hujah-hujah. Berikutnya hukum menunaikan umrah. Ini juga ada perbezaan pendapat di kalangan empat mazhab. Iaitulah isu hukum menunaikan ibadat umrah. Syafi'i wajib sekali seumur hidup bagi yang ada kemampuan, sunat untuk yang kali kedua, dan berikutnya Hanafi sunat muakkad sekali seumur hidup bagi yang ada kemampuan, sunat untuk yang kali kedua, dan seterusnya.
Maliki sunat muakkad sekali seumur hidup bagi yang ada kemampuan, sunat untuk kali kedua dan berikutnya makruh sekiranya menunaikan umrah berulang kali dalam tahun yang sama. Itu Maliki ya. Adapun Hambali wajib sekali seumur hidup bagi yang ada kemampuan. Dan berikutnya isu juga melaksanakan tawaf rukun ketika dalam haid. Antara isunya mereka berdalilkan Ibnu Abbas empat mazhab ni, majoriti ulama dahulu maupun sekarang ni berpendapat syarat sah tawaf adalah menyucikan diri daripada hadas besar dan hadas kecil. Itu antara majoriti ulama ada sebagaimana solat juga. Kedua, mereka berpandukan hadis Aisyah ketika beliau datang haid. Dibawakan dalil-dalil Aisyah ni untuk ketika beliau datang haid. Dibawa hadis Bukhari dan Muslim. Itu dia untuk menyokong akan pendapat ini. Empat mazhab ni melihat kepada hadis Bukhari dan Muslim. Muslim dan Bukhari. Berikutnya perbezaan mazhab hukum tawaf dalam keadaan haid. Syafi'i dia syaratlah suci daripada hadas adalah fardu, merupakan syarat sah tawaf. Wanita melakukan keadaan haid tidak sah tawaf. Dan mereka membawakan dalil Abu Daud Ibnu Majah Rasulullah. Mazhab Maliki dan Hanafi, haid kering dalam tempoh haid dikira suci dan boleh melakukan tawaf. Pandangan ini dikenali sebagai mazhab talfid atau fatrah an-naqa. Mereka menurut pandangan Hasan ibnu Al-Hasan Al-Basri dan pendapat Muqabil Al-Azhar dalam mazhab Syafi'i. Jadi mereka ni Hanafi ni darah yang terhenti bersih luar dan dalam faraq dalam tempoh 24 jam walaupun masih berada dalam tempoh haid, maka ianya dianggap suci, diistilahkan sebagai talfid. Maka kerja tawaf itu dilakukan di dalam tempoh tersebut dianggap sah. Itu dia, itu Hanafi ya. Adapun Hambali, tawaf bukan syarat suci. Ini dia. Tawaf bukan syarat suci daripada haid. Boleh melakukan tawaf dalam keadaan daruriyah. Tawaf sah dikenakan dam dan juga terakhir mereka memberi pandangan tidak dan juga berdosa lah. Cuma disebut nombor 5 itu berdosa. Hukum solat dalam bangunan hotel dan mengikut imam Masjidil Haram. Ini isu dia. Pertama, hukum solat di surau bangunan atau bilik hotel yang berimankan imam Masjidil Haram. Macam mana mazhab Syafi'i? Jadi hendaklah tiada penhadan ataupun halangan yang menghalang makmum daripada melihat imam ataupun melihat makmum yang lain yang melihat imam tu. Kedua, makmum tu sampai kepada imam tanpa perlu ada menyimpan atau bengkok-bengkok orang kiblat. Tiga, jarak tu tidak melebihi 300 hasta. Itu antara mazhab Syafi'i. Dan Maliki, solatnya sah selama boleh mengikut imam, baik melalui pembesar suara atau melihat imam. Itu Maliki. Ada dia punya di bawah tu beberapa penhuraian, pencerahan. Mazhab Hambali tidak dicaratkan bersambung sah, tetapi ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Boleh melihat imam dan mendengar melalui pembesar suara. Itulah antara aliran pemikiran dibawa oleh mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali pada isu solat di surau bangunan hotel. Kemudian hukum tawaf wada' yang ke Taif. Macam mana isu dia? Perkara ni perbezaan pendapat Pak mazhab ni, hukum tawaf wada' dengan sebab musafir. Syafi'i dan Maliki wajib melakukan tawaf wada'. Wajib. Mazhab Hanafi dan Hambali wajib melakukan tawaf wada' sekiranya tidak bermukim di Mekah. Itu Hanafi dan Hambali. Adapun Syafi'i dan Maliki wajib melakukan tawaf wada' jika musafir. Itulah sedikit perbezaan yang berlaku antara mazhab Syafi'i dan Maliki, mazhab Hanafi dan Hambali. Itu isu dia. Kesimpulan, jadi berdasarkan muzakarah haji di peringkat kebangsaan kali ke-36,
melakukan tawaf wada bagi individu yang ingin meninggalkan Baitul Haram, ketua tempat yang jaraknya melebihi 2 marhalah seperti Taif, Taif hukumnya adalah wajib. Itulah dia kesimpulan bagi kumpulan kami, tajuk yang tadi. Sekian sahaja untuk kali ini, mudah-mudahan memberi ingatanlah kepada kami semua dan kepada tuan-tuan. Sekian, terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.